Assalamualaikum. Hari ni kita ada review filem Indonesia. Okey, filem tahun 2020. Filem yang menampilkan Reza Rahadian dan juga Hanung Bramantyo. Filem yang aku masukkan ni ialah Benjamin Biang Kerok 2. Okey, the sequel. Okey, filem ni boleh ditonton dekat Disney Plus Hotstar. Okey, dan merupakan sequel kepada filem pertama dia. Okey. Aku tak mahu cakap banyak lah. Sebelum aku bercakap lanjut, subscribe dulu, intro dulu. Okey, Benjamin Biang Kerok 2 ni ialah sebuah sequel lah. Okey, sequel kepada filem pertama dia tahun 2018. Kalau siapa yang tonton review aku yang untuk filem yang pertama dulu, aku huraikan yang filem tu sangat-sangat tak masuk lah dengan aku. Memang tak kena, tak sesuai, dan mungkin aku sendiri gagal untuk faham dia punya style dan juga dia punya cara penceritaan tu. Dan terima kasih juga kepada beberapa komen asalnya daripada Indonesia sendiri, ahli-ahli penggemar-penggemar filem di sana yang komen dan explain sendiri apa sebenarnya visi dan misi Hanung Bramantyo untuk buat Benjamin Biang Kerok ni. Dan aku mula memahami dekat situ, dan akhirnya aku dapatlah satu view ataupun sudut pandang yang selari dengan apa yang filem ni nak. Okey, tetapi aku still nak katakan yang Benjamin Biang Kerok 2 ni ada something yang good, better daripada filem pertama, dan ada juga something yang masih sama dengan filem pertama. Okey, dalam filem Benjamin Biang Kerok 2 ni, dia lebih tekankan kepada adventure yang tak adalah adventure mana pun. Dia lebih kepada macam mission dan juga ada objektif lah. Tak ada lah macam filem pertama dulu, sat pi sana sat pi sini, and then cerita dia tunggang langgang, apa satu pun tak tahu. Tapi at least dalam sequel ni, cerita dia lebih terurus. Maksudnya dia lebih macam ada benda yang nak ditekankan, ada benda yang nak diceritakan. Dan aku agak kagum juga dengan macam mana dia orang buat mistik tentang, orang kata apa, legenda harta emas Bung Karno. Yang tu aku sempat google adakah benda ni betul tak, dan ya, memang ada orang kata macam satu kisah legenda tentang emas ni yang hampa boleh cari sendirilah pasal tu. Okey, dan cerita ni pun berkisar ke arah tu lah, tapi dalam bentuk yang komedi dan bukannya serius. Okey, filem ni berkesinambungan terus tau daripada filem pertama, which means that kalau hampa memang tak tonton filem pertama, kita memang akan blank gila lah dengan filem ni. Sebab filem ni bermula dengan perakhiran filem pertama, dan kemudiannya disambung dengan satu naratif yang kesinambungannya lebih kurang lah. Maksudnya kalau siapa yang tak tonton yang pertama masih gagal, mungkin akan dalam 50 atau 60% sahaja faham filem ni. Dan aku suka filem ni sebab ada watak ayah kepada Pengki tu, yang aku rasa menjadi balance sikit lah kepada watak Reza Rahadian ni, yang aku rasa agak-agak slapstick dan gagal nak masuk. Tapi aku mula perasan yang watak Reza Rahadian yang sebagai Pengki tu dalam filem Benjamin Biang Kerok 1 dengan Benjamin Biang Kerok 2 agak berbeza. Aku tak tahulah, mungkin dalam filem sequel ni Hanung Bramantyo suruh tone down dia punya level of slapstick, yang menjadikan watak Pengki ni lebih terurus, lebih nampak kemas, dan juga lebih bagus daripada filem pertama. Aku suka dekat situ. Itu adalah elemen yang aku paling respect dekat filem ni. At least apa yang terburuk dibuat dalam filem pertama tu tak dibuat dalam filem ni lah. Dan story dia pasal misi mencari emas Bung Karno tu pun okey sahaja, tak adalah nak kata teruk mana. Cuma agak kurang memuaskan lah, sebab dia banyak lebih kepada komedi-komedi yang slapstick. Dia macam tonton drama, dia tak ada macam too serious. Macam ada setengah kita tengok kan, filem-filem komedi selalunya dia akan ada satu part yang akan ada elemen emosi. So kalau filem komedi ada sedikit letak filem komedi letak sikit elemen emotion, aku rasa benda tu akan lebih cantik. Tapi Benjamin Biang Kerok tak ada, it's just 100% komedi. Dan kemudian ending pun
ending yang sangat-sangat sukar untuk aku fahamkan. Maksudnya ending dia terlalu playful. Maksudnya apa motif aku tonton filem ni kalau nak ending yang something yang playful? Sebab aku rasa at least lah, kalau katakan filem ni bermain-main di sepanjang cerita dia, at least in the end message yang playful tadi ni boleh dirap dalam bentuk yang lebih serius. Tapi tak ada benda tu. Basically Benjamin Bangkrut 2 ni level dia naik sikit sahaja, tetapi aku rasa masih di bawah paras level filem teruk lah. Dan aku rasa cukup lah kot, enough untuk sequel ni. Kalau kata nak buat Benjamin Bangkrut 3, aku rasa stop lah. Kalau kata ini style dia, dan aku rasa ini mungkin akan nampak macam it's good to see Reza Rahadian punya lakonan. Okay, lakonan dia makin bagus dalam filem ni. Aku pun tak adalah nampak watak dia tu sengih-sengih macam dalam filem pertama tu kan. Dan it's getting better. Tapi the story is quite not good at all. Maksudnya filem ni dia macam bercampur-campur lah. Dia macam set piece sana, set piece ni. Walaupun lebih kemas daripada filem pertama, benda tu menjadikan kita macam lost track tau. Kita hilang fokus terhadap filem ni. Kadang-kadang sampai aku boleh tengok dia macam main telefon. So I cannot focus sebab benda ni terlalu bersimpang siur. Dan aku tak tahulah, sebagai penonton Malaysia, aku mungkin gagal untuk faham ni. Tapi berdasarkan apa yang aku tonton dan baca dekat laman web, semua orang rasa benda yang sama. So aku rasa perasaan aku sebagai seorang penonton Malaysia yang menyatakan filem ni teruk, maksudnya dipersetujui oleh kebanyakan penonton di luar sana lah yang menonton filem ni sebelum aku tonton kan. Jadi aku pun tak nak komen banyak-banyak. Aku rasa filem ni adalah filem yang tak berbaloi lah untuk ditonton kalau kata siapa yang nak tonton filem pertama. Sebab kalau nak tonton dan faham filem ni, kita kena tonton yang pertama. Yang pertama tu pun, kalau siapa yang nak tonton, ya Allah, 1 jam 40 minit tu seksa weh. So kalau siapa yang nak tonton yang pertama tu, go on lah. Tapi kalau dah bertahan tonton yang pertama, go on, proceed dengan yang sequel ni. Tapi aku rasa tak payah tonton lah. Aku rasa filem ni memang sangat-sangat teruk untuk the whole franchise. Okay, maksudnya dia menutup franchise ni dengan sangat-sangat teruk dan membuktikan bahawa ini adalah antara filem yang membuktikan bahawa Hanung Bramantyo pun ada filem-filem yang tak bagus. Okay, dan aku rasa filem ni aku bagi dalam rating 1.5 bintang. Sebab filem ni at least better sikit lah daripada filem Benjamin yang pertama tu. Tapi it still cannot impress me untuk keseluruhan filem. Itu maksud aku lah. Aku tak tahu pendapat orang lain, tapi pendapat aku ini adalah pendapat peribadi lah. Pendapat peribadi aku yang menonton. Dan aku rasa agak kecewa lah sebab melihat visual filem ni sangat cantik. Dia punya cinematography sangat cantik. CGI pun agak bagus. Dengan idea-idea yang ala-ala nak sampai ke ada superpower lah pun okey lah, not bad lah. Walaupun aku rasa CGI tu macam standard biasa je, tapi a quite good try. Maksudnya kan gitu. Cuma aku tak kisah sangat lah pun CGI ke apa ke. Aku lebih kisahkan pasal dia punya story. Sebab apa-apa filem pun, batang pokok yang besar itu ialah story dia. Yang CGI lah apa semua tu ialah ranting dia. Dan aku tak kisah sangat pun kan. Tapi kalau story dia sangat teruk, so aku rasa tak tahu nak kata apalah kan. Okay, so filem ni aku ulang balik, boleh ditonton dekat Benjamin pula, boleh ditonton dekat Disney Plus Hotstar. Okay, so kita jumpa lagi di review akan datang. Terima kasih kerana menonton, terima kasih kerana subscribe. Assalamualaikum.